Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam buku Qisasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi, kisah-kisah gaib daripada hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Sambungan kita dalam kisah Ad-Dajjal, Ad-Dajjalul Akbar, Dajjal sengoti, Dajjal Hafsa. Dajjal kecil-kecil ni dia panggil Dajjal Jilah. Banyak Dajjal Jilah ni, ahli sihir, tukang nujum, tok bomo penipu, itu dia panggil Dajjal, cucu cicit Dajjal. Hak ni yang kita nak bincang ni Dajjal bapak. Dajjal hak ori dah. Yang kita selalu minta berlindung Allah Taala dalam di akhir solat kita. Tuan-tuan tengok dalam salah yang saya bagi di akhir bacaan sebelum salam. Ini kita letak dah 4 perkara yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita minta perlindungan. Jadi tuan-tuan boleh ambil risalah ni baca untuk berlindung daripada Dajjal. Kisah Dajjal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan pada kita bahawa Dajjal yakhruju baina yaday sa'ah. Sebelum terjadinya kiamat ni akan keluar lebih kurang salasina dajjalin kazzabin. 30 orang Dajjal pembohong. Semuanya mengaku ana nabi, saya ni Nabi. Jadi banyak dah raja-rajanya di zaman Nabi tu, di akhir lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tu, ada lagi yang golongan yang murtad, yang mengaku jadi Nabi dan macam-macam. Tetapi yang paling besar sekali iaitulah Dajjal Al-Masih Ad-Dajjal, yang merupakan fitnah yang besar di dalam sejarah fitnah dunia ini. Dalam sejarah fitnah dunia ini, dialah fitnah yang paling dahsyat sekali. Dia panggil Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi SAW menceritakan mereka bukan setakat mengaku jadi Nabi, yad'ir rububiyah, dia mengaku jadi Tuhan terus. Tak main, Nabi tak ada, mengaku jadi Tuhan lalu. Maka dalam kisah Dajjal ini, dia ada 4 episod cerita. Semuanya ada dalam kitab kita ni, alhamdulillah. Tapi kalau tuan baca dalam terjemahan yang Melayu itu, dia buang. Sepatutnya cerita ni kekal sebab dia kronologi semua tu. Yang pertama, tandalah, ada 4 kisah. Yang pertama, kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan kawan-kawan dia jumpa dengan Dajjal di sebuah pulau. Satu. Kisah yang kedua dipanggil kisah Ibnu Sayyad, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anak Yahudi duduk di Madinah. Dia ni orang syok dia Dajjal sebab dia main benda-benda sihir, nujum gini. Mana banyak berita-berita dia tu, dia cerita benda gaib. Yang ketiga, kisah keluarnya Dajjal sungguh, khuruj Ad-Dajjalul Akbar di akhir zaman. Yang keempat, kisah seorang laki-laki yang soleh di Madinah, Al-Madani, kan, yang berdepan dengan Dajjal, yang meruntuhkan keegoan Dajjal. Dia tunjuk Dajjal ni bohong. Jadi ada 4 cerita, 4 kisah. Jadi kita masuk kepada kisah dalam kitab asalian Al-Qissatur Rabi'atu wal Arba'un, kisah yang ke-44, liqa'u Tamim Ad-Dari Ad-Dajjal. Tamim Ad-Dari jumpa dengan Dajjal. Dalam kitab terjemahan tu ada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni kisah laki-laki ni daripada Palestin. Dia pergi dalam satu pengembaraan di lautan. Akhir sekali kapal dia dilanda ombak. Tak tahu pergi ke pulau mana. Maka dia jumpa dengan benda pelik yang kita akan cerita dah. Dia jumpa dengan hayawan tak tahu kepala ekor, bulu dia panjang sangat.
Ni hok belakang ke depan ni. Oh, tukar. Kemudian lepas dia jumpa Dajjal tu, dia pun berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Tamim Ad-Dari ni dia hijrah ke Madinah, dia masuk Islam. Kemudian dia menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa dia jumpa Dajjal. Dia pergi jumpa peristiwa dia jumpa Dajjal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat-sahabat dia. Nabi cerita balik. Kata di para ulama, takkanlah cerita Tamim itu bohong. Nabi nak cerita balik pada orang. Menunjukkan bahawa Nabi kita bila dia terima cerita ni, bermakna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memperakui khabar yang dibawa oleh Tamim. Lebih-lebih lagi Tamim telah masuk Islam, takkanlah dia nak bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi kepada nasul hadis. Nas hadis ni panjang sekali. Dalam kitab kita ni ada 2 muka surat. 2 helai, bukan 2 muka surat. Jadi tuan-tuan tengok terjemahan selalulah supaya kita laju sikit, insya-Allah. Tengok terjemahan terus. Ana baca hak Arab, tuan-tuan pakai hak terjemahan. Rawa Muslimun fi sahihihi an Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, Sya'bu Hamdan. Dia kata apa? Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ni, tengok nota. Imam Muslim meriwayatkan daripada dalam sahihnya daripada Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, terkenal dengan nama Sya'bi, seorang ulama hadis, seorang pemuda daripada Hamdan dengan hak. Dia kata apa? Menyatakan bahawa dia bertanya kepada sahabiyah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini saudara kepada Ad-Dhahhak bin Qais, dan beliau termasuk wanita yang awal berhijrah, minal muhajirati al-awwal, yang terawal hijrah. Siapa dia? Sya'bi pergi tanya sahabat ni Fatimah binti Qais. Lalu Sya'bi berkata, dia kata apa? Ya Sayyidah Fatimah, dia kata apa ni? Hadisini hadisan sami'tihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cerita kepada saya perkara hadis yang puan dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan puan menyandarkannya kepada seorang selainnya. Maknanya aku nak cerita hak puan dengar daripada Nabi direct. Kalau kata hadis ni dicerita oleh Abu Hurairah kepada saya, tak mau. Nak orang panggil riwayat terus. Sanad Ali, riwayat terus. Kemudian Fatimah pun jawab, la af'alan. Faqalat la in syi'ta la af'alanna. Fatimah kata, kalau mu nak dengar, aku bersedia menceritakannya. Bolehlah. Takkan nak sembunyi kita punya ilmu, kan? Lantas Asy-Sya'bi rahimahullah berkata kepadanya, ya, hadithini, cerita kepada saya. Faqalat, Fatimah pun cerita. Sedihlah cerita dia ni. Tengok saya baca yang terjemahan lah. Ambil masa sikit. Fatimah pun berkata, aku berkahwin dengan Ibnu Al-Mughirah, dan dia termasuk sebaik-baik pemuda Quraisy pada waktu itu. Allahu Akbar. Suami dia ni seorang pemuda Quraisy yang sangat baik, pejuang Islam. Kemudian dia gugur syahid pada permulaan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muda lagi lah tu, awal lagi. Tak kala itu aku menjadi janda. Janda dah dia, nak hidup mana, suami sudah tidak ada. Dan aku dilamar oleh Abdurrahman bin Auf, salah seorang daripada sekumpulan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf nak tolong. Kan dia ni kaya. Dia kata saya nak pada Fatimah ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melamar aku untuk anak angkat dia, Usamah bin Zaid. Sudahlah. Abdurrahman bin Auf nak, Nabi pula minta dia kepada Usamah bin Zaid. Dan aku telah memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa?
man ahabbani falyuhib apa ni. Dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi kita bersabda, man ahabbani falyuhibba Usamah. Maknanya Fatimah cerita. Dia dengar Nabi kita bersabda, siapa yang mengasihi aku, sayang kepada aku, hendaklah dia sayang kepada Usamah. Patut tak aku nak terima Abraham bin Auf? Nabi kata macam tu. Itu episod cerita dia. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu aku akan hal itu, bila Rasulullah kata aku nak kahwinmu dengan Usamah, qultu, Fatimah kata, amri biyadika fankihi man syi'ta. Ya Rasulullah, saya serahkan urusan saya kepada Rasulullah. Ikutlah. Maka kahwinkan saya kepada siapa yang Rasulullah berkenan. Maka Rasulullah nak kahwin dengan siapa? Dengan Usamah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok hadis ni ada pelik sikit. Orang mati kemudian dipinang. Sedangkan dia dalam iddah. Kalau mengikut dalam kaedah yang akhir, tak boleh pinang orang dalam iddah, tak boleh meminang. Cuma boleh sindir-sindir aja. Ni hadis ni boleh jadi peristiwa ni awal terjadi sebelumnya larangan iddah kan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, berpindahlah ke rumah Ummu Syuraik. Ummu Syariq. Mugi ke rumah Ummu Syariq. Dan Ummu Syariq ni seorang wanita kaya dari kalangan Ansar. Makcik ni orang kaya Madinah. Dia mengeluarkan nafkah yang besar pada jalan Allah, didatangi oleh ramai tetamu. Macam kita juga dah. Biasa di kawasan kita ni, makcik kita pondok ni, ada orang yang ada duit, dia asyik duduk buat kenduri je. Jamu makan, jamu kuih, jamu macam-macam. Jadi Ummu Syariq ni di antara orang yang kaya, yang pemurah. Nabi kata pergi duduk rumah dia lah. Makan pun ada. Maka Fatimah pun jawab, saya akan lakukan. Saya ikut perintah Nabi. Bila Fatimah nak pergi, lalu Rasulullah bersabda, jangan kau lakukan. Nabi kata, la taf'ali. Jangan pergi rumah dia. Tak pergi rumah dia lah. Tak pergi rumah rumah Ummu Syariq ni. Sebab apa tak pergi rumah Ummu Syariq? Tengok ada sebab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Syariq seorang wanita yang ramai tetamu. Aku tidak suka jika tudungmu terjatuh, maknanya terbuka tudung, atau pakaianmu terbuka dari betismu. Nak pakai stoknya siang malam susah juga. Lalu orang asing melihat daripadamu sebahagian yang engkau tidak senang, mana terbuka aurat. Ini panggil nak jaga aurat ni, supaya kita hari ni duk main kembang kata atas jemorai ya, malu apa dah. Itu yang panggil orang tidak berakhlak, tidak beradab. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, aku bimbang oleh kerana rumah ni orang ramai, takut terdedah aurat, maka berpindahlah ke rumah sepupumu Abdullah bin Amru bin Ummi Maktum. Dia lelaki dari Bani Fihir dari Quraisy, yakni daripada kabilah rumpun yang datang daripadanya. Maknanya keluarga dia, sepupu dia. Pasal apa nak pergi rumah Abdullah bin Maktum? Sebab dia buta, tak nampak. Manakala tak pakai tudung pun, terbuka tudung pun, dia tak nampak, dia buta. Lalu aku berpindah ke rumahnya. Pergilah Fatimah tadi. Panjang ni baru mukadimah pun ni, tak habis cerita lagi ni. Tak masuk cerita lagi. Apabila habis iddahku, baru habis iddah. Iddah dia dengan siapa tadi? Dengan Mughirah tadi, dengan suami dia tadi. Aku mendengar suara menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada suara yang menyeru, as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Mana salata jami'ah tu? Hei salat. Panggil mari berkumpul belakang di masjid. Mana ada seruan. Aku keluar ke masjid. Ni aku pergi masjid. Biasa orang perempuan ni dalam iddah dia tak boleh keluar rumah, tapi dia tamat dah iddah dia. Ni kita masyarakat kita hari ni pernah tak ada habis iddah tu kata pindah dah pergi. Pasal apa pergi berjalan? Puah. Itulah nama dia iddah. Masya-Allah. Masalah kita. Maka aku keluar ke masjid lalu solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berada dalam saf wanita yang berada di dalam saf kaum laki-laki. Zaman Nabi dulu dia tertib saf, Rasulullah imam, makmum laki-laki, makmum kanak-kanak, makmum perempuan. Jadi susun macam tu.
Tempat kita ni macam-macam susunnya ada kan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, baginda duduk di atas mimbar sambil tersenyum lalu bersabda. Nabi kata, dia naik atas mimbar, Nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, liyalzam kullu insanin musallahu. Yang Nabi kata apa? Setiap orang itu duduk di tempat solat dia. Jangan bergerak. Duduk situ. Kemudian Nabi bersabda, tahukah kamu untuk apa aku kumpulkan kamu semua? Pasal apa aku panggil kamu semua ni? Mereka menjawab, Allah dengan Rasulnya yang tahu, kami mana tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya demi Allah, aku kumpulkan kamu bukan untuk sesuatu kesenangan dan bukan untuk menakutkan, akan tetapi aku kumpulkan kamu kerana Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani, asalnya dia Nasara. Lalu membai'ah, ikat setia. Bai'ah itu mana ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Dia memberitahu aku sesuatu yang sesuai dengan apa yang aku telah ceritakan kepada kamu mengenai Al-Masih Ad-Dajjal. Tamim cerita kepada aku apa yang sudah aku tahu tentang Dajjal. Maknanya cerita dia tu sama dengan ilmu yang ada pada aku. Dia, yakni Tamim Ad-Dari, memberitahu aku bahawa dia menaiki kapal laut bersama dengan 30 orang dari Lakham dan Juzam, nama kabilah. Lalu mereka diumbang-ambingkan ombak selama 1 bulan di lautan. Hei, kalau kita ada sebulannya nyelambu di ombak ni, muntah kita dah. Allah, sabar mereka ni. Kemudian mereka terdampar ke sebuah pulau di lautan yang dilihatnya dari jauh ketika terbenam matahari. Maknanya habis gelora ombak, nampak ada pulau depan. Allah, gembiranya dia. Kenapa tak gembira tak? Daripada kita di tambang ombak, jumpa bumi. Mereka duduk dalam sampan-sampan. Dalam bahasa Arab dipanggil sampan. Maknanya biasanya kalau ada kapal besar, dia bawa anak kapal kecil, perahu. Dalam perahu tu, dia duduk dalam perahu dia tu. Kalau tidak, perahu dia untuk urusan hak kecil-kecil ni. Kapal besar tak lagi, perahu boleh pergi. Dia panggil akrubus safinah, anak perahu, anak kapal kecil. Jadi nak kapal dia berhenti, nak pergi ke pulau tak boleh, dia pun naik kapal kecil. Naik perahu lah kalau kita kata. Dia naik perahu, naik sampan, lalu memasuki pulau itu, pergi ke pulau. Masuk di pulau, dia jumpa benda pelik. Tengok ni. Mereka menemui seekor binatang berbulu lebab. Mereka tidak dapat membezakan kubur dengan duburnya. Hak mana belakang, mana depan. Bulu saja. Pelik. Kerana lebabnya bulu. Lalu mereka berkata, dia tengok binatang pelik ni, bulu ni. Takut juga kita kan. Lalu mereka pun berkata, dia kata apa? Wailak ma anti. Apa pelik mu ni? Mu ni apa benda ni orang? Manusia ke apa ni? Bulu siapa tak tahu belakang depan. Ia menjawab, makhluk dia jawab, aku al-jassasah. Dengan sin. Aku al-jassasah. Jassas ni mana jasus? Pengintik bagi pihak Dajjal. Dia ni pengintik bagi pihak Dajjal. Mereka bertanya, apakah jassasah itu? Dia jawab, dia jassasah. Apa jassasah itu? Ia menjawab, wahai kaum, pergilah kamu kepada laki-laki di dalam biara. Pergi cari laki-laki dalam tempat sana. Fidair, mana dalam gereja, di dalam biara, tempat ibadat. Pergi cari. Kerana dia ingin mengetahui khabar daripada kamu. Jadi jassasah ni dapat kesan bahawa puak-puak Arab ni dia ada maklumat daripada Mekah, Madinah. Dajjal duk tunggu cerita ni. Kemudian Tamim Ad-Dari kata, Tamim, tak kala ia menyebut laki-laki itu kepada kami,
Maka kami takut kepadanya. Kalau dia laki itu adalah syaitan. Takut ni. Pada kena amin. Macam syaitan begini, bulu katu ni apa benda? Maka kami takut padanya kalau dia laki-laki itu adalah syaitan. Katanya kami pun pergi sehingga memasuki biara itu. Dicari tempat tu jumpa. Tiba-tiba dalamnya kami melihat manusia yang paling besar. Besar body dia. Besar dajjal ni. Bukan halus challenge macam kita ni kan. Besar body dia. Tidak pernah kami lihat sebelumnya. Orang lagu ni besar, tak pernah lihat. Ikatannya sangat kuat. Dia terbelenggu. Tangan terbelenggu ke lehernya. Antara lutut hingga tumitnya terbelenggu dengan besi. Maknanya tangan ni ikat tekak. Kaki dengan lutut ada besi rata. Jadi dajjal sekarang ni dirantai. Kalau terlepas ni, nyakit kita. Hati-hati kita. Na'udzubillah. Kami berkata, wahai siapa awak? Siapa mu ni? Duk terbelenggu ni. Katanya, kelak kamu akan mengetahui berkenaanku. Sabar kejap. Mu tahu kejap lagi. Tapi, siapa kamu? Dajjal tanya juga, Tamim, awak siapa? Tamim dengan beberapa orang lah, sebab 30 orang tadi duduk atas kapal kan. Mereka naik perahu. Mereka menjawab, Tamim jawab, kami adalah manusia daripada bangsa Arab. Kami menaiki perahu di laut, lalu kami diumbang di lambung ombak selama 1 bulan di lautan. Kemudian kami terdampar di pulau ini. Lalu duduk dalam sampan-sampan perahu itu, dan kami masuki pulau ini. Kami menemui seekor binatang berbulu lebat. Tidak dapat dibezakan kubur dan duburnya kerana lebatnya bulu. Maka kami berkata, wahai lelaki, celakamu, siapa engkau? Dia menjawab, aku al-jassasah. Kerana binatang tak boleh cakap. Ni rupa binatang tapi cakap, boleh jawab. Aku al-jassasah. Kami bertanya kepadanya, apakah itu al-jassasah? Dia menjawab, pergilah kamu pada laki-laki di biara itu. Pergi cari orang laki-laki dalam gereja. Kerana dia ingin mengetahui khabar kamu. Kami pun segera pergi kepadamu dan kami takut kepadanya. Takut dia tu hantu. Serta kami bimbang kalau dia adalah syaitan. Pelik. Dajjal apa tanya? Interview buat ni. Dia tanya apa? Saudara, beritahu aku mengenai pokok kurma di Baisan. Ini di Baisan ni katanya di Palestin. Ni tempat-tempat hak dia sebut tadi. Hak Dajjal sebut ni di Palestin. Dia tanya 3 tempat. Tanda tuan-tuan ni. Baisan, Tabariyah, nama bandar di Palestin, dan juga nama bandar Palestin. Tabariyah tu nama Buhairah. Tasik Tabariyah. Dan Zughar nama kampung. Dajjal tanya tiga tempat. Bagaimana dengan kurma di Baisan? Kami bertanya, keadaan apa yang kau ingin tahu? Katanya, aku bertanya kepada kamu mengenai pokok-pokok kurmanya. Adakah dia berbuah? Kami menjawab, ya. Katanya, adapun ia hampir-hampir tidak berbuah. Dekat nak kiamat esok, kurma di Baisan kering, kosong. Dia tanya pula, apakah kamu tahu tentang Tasik Tabariyah? Itu di sekitar Syam lah, di Palestin. Kami bertanya, keadaan apa yang engkau ingin tahu? Katanya, adakah dia mempunyai air? Ada air ke dia? Kami menjawab, ya, masih banyak air. Kata Dajjal, adapun airnya hampir-hampir kering. Tak lama kering. Sekarang ni tuan-tuan dan para jemaah sekalian, ni orang duk buat gambar ni. Kalau tengok dalam internet, cari Tasik Tabariyah. Orang tunjuk Tasik ni hampir kering sekarang. Sebab itulah ustaz-ustaz yang duduk main cerita kiamat ni, duduk letak tarikh ni, nak kiamat tak lama sebab Tasik Tabariyah ni kering. Dajjal kata kering esok, alamat kiamat. Dia tanya soalan yang ketiga, katanya, beritahu aku tentang mata air Zughar. Zughar tu nama kampung.
Kami bertanya, keadaan apa yang kau ingin tahu? Katanya, adakah mata air masih lagi mempunyai air? Dan adakah penduduknya bercuk tanam dengan mata air itu? Kami menjawab, ya, banyak lagi air dan penduduknya bercuk tanam dengan air itu. Masih ada lagi. Habislah. Tiga tempat dia tanya. Soalan yang keempat dia tanya tentang Nabi SAW. Beritahu aku tentang Nabi Ummiyin. Dia tak kata Nabi Muhammad, dia kata Nabi Ummiyin, Nabi kepada orang yang tak membaca, tak menulis. Ummiyin nama dia. Apa yang dia lakukan? Mereka berkata, dia telah keluar di Mekah dan sekarang sudah berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Katanya, adakah bangsa Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Katanya, apa yang dia lakukan kepada mereka? Lalu kami memberitahu bahawa telah zahir orang-orang yang menolongnya daripada bangsa Arab dan mentaatinya. Ia berkata kepada mereka, begitukah keadaannya? Kami jawab, ya. Dia sudah menang sekarang dan sudah berhijrah. Karena itu peristiwa ini, mana peristiwa Tamim ini peristiwa mutaakhir, selepas pergi hijrah dah. Dajjal kata apa? Bila dia dengar Nabi akhir zaman sudah keluar, Dajjal kata, kalau kamu ikut dia, kalau kamu ikut Muhammad ni baik. Dia percaya juga ni, Dajjal dia tahu. Sesungguhnya lebih baik mereka mentaatinya. Dia kata, ama inna zaka khairul lahum in yuti'un. Dajjal kata, kalau mereka tu taat ke dia tu baik, tapi dia diri tak taat. Ni kita panggil, orang panggil pasal Dajjal ni pandai cakap. Kan? Hari tu cerita syaitan bercakap dengan Abu Hurairah, dia sendiri kafir, dia sendiri syaitan. Kata apa? Kita pun jangan duduk jadi macam perangai ni. Pandai cerita dengan orang, kita tak ikut. Ni bahaya. Katanya, kata Dajjal lagi, dan aku memberitahu kamu bahawa aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dia ngaku dia tu Dajjal. Na'udzubillah. Dan sesungguhnya hampir-hampir aku diizinkan untuk keluar. Tak lama lagi aku keluar daripada rantai ini akan cabut, aku akan keluar. Lalu aku keluar dan berjalan di bumi. Tidak ada satu kampung melainkan aku akan mendatanginya. Aku akan pergi semua kampung. Dalam tempoh 40 malam. Tak lama Dajjal ni sekejap, tapi fitnah dia dahsyat, kan? Yang aku tak boleh masuk dua tempat, Makkah dan Taibah. Dua tempat ni tak boleh masuk. Dia nak pergi masuk Makkah tak boleh. Maka kedua-duanya diharamkan ke atasku. Setiap kali aku hendak masuki salah satu daripada kedua-duanya, aku disambut oleh malaikat dengan memegang pedang terhunus dan menghalang aku daripada masukinya. Jadi tak boleh masuk. Dan setiap jalan-jalan atau celah-celahnya ada malaikat yang menjaganya. Mana? Mekah, Madinah, dia tak boleh masuk. Malaikat dia jaga. Habislah cerita. Nabi kita cerita tentang apa yang dicerita oleh Tamim Ad-Dari. Qalat Fatimah binti Qais pun sambung cerita dia lagi. Rasulullah SAW berkata di atas mimbar dengan menusukkan tongkatnya. Ini orang kata Nabi kita pegang tongkat waktu khutbah. Nabi kita pegang tongkat, Nabi kata, hazihi taibah, ini taibah. Taibah mana? Madinah salah satu daripada nama dia Taibah. Yani Al-Madinah. Ingatlah, bukankah aku telah memberitahu kamu yang demikian? Lalu manusia menjawab, ya. Maka sesungguhnya perkataan Tamim menakjubkan aku. Sesungguhnya ia sesuai dengan apa yang telah aku cerita kepada kamu mengenainya dan mengenai Madinah dengan Mekah. Dajjal tak boleh masuk. Ingatlah bahawa dia di lautan Syam atau lautan Yaman, tidak, bahkan dari arah timur. Wallahu alam, Nabi sebut macam tu. Para ahli sejarah pun tak cerita kat kita di mana pulau tersebut. Tidak, ia dari arah timur. Nabi kata dia dari arah timur, dari arah timur. Dan baginda mengisyaratkan tangannya ke timur.
Dia timur daripada Madinah ni timur. Patut kita kena isyarat tu, kena tengok lokasi dia duduk mana, tunjuklah. Fatimah berkata, maka aku menghafal hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Kitabul Fitan wa Ashrat As-Sa'ah, bab kisah Al-Jassasah. Habislah dalam kitab kita ni terjemahan dia. Kita pergi kepada kitab asal. Ada kitab asal ni tuan-tuan dengarlah cerita, kan? Maka para jemaah sekalian, itu cerita Tamim Ad-Dari, makna dia sudah tengok Dajjal. Jadi kalau kita tengok kepada hadis ni, Dajjal ada ke tak ada? Sudah ada. Dia dibelenggu, tangan dia dirantai di tengkuk, apa orang panggil aghlal, kaki dia pula terikat daripada lutut sampai ke bawah ni, dirantai dengan besi. Dia pun tahu. Pasal itulah dia tengok, dia tanya tanda-tanda kiamat ni. Tasik tabariyah akan kering, pokok bisan akan tak berbuah lagi tamar, kan? Mata air di Zughar akan kering. Nabi akhir zaman timbul, dia tahu dah nak kiamat. Tapi lambat lagi lah. Itu kisah Tamim Ad-Dari. Kisah yang kedua dalam bab Dajjal ni, iaitulah kisah Ibnu Sayyad. Tanda nama kisah dia. Kisah yang 45, Ibnu Sayyad dengan Sad. Sad ia alif dal. Ibnu Sayyad ni siapa dia? Dia dari kalangan Yahudi. Di Madinah, seorang kanak-kanak nama dia Safi. Alif fa ya. Itu nama dia Safi. Terkenal dengan nama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Wa kana yata'ata al-kahanah. Dia duk main nujum. Duk main ilmu-ilmu bahasa jenis ilmu ghaib ni. Dia dakwa dia tahu benda ghaib, dan masyhurlah kisah dia di Madinah. Dan beberapa tanda-tanda dia tu macam Dajjal. Ada tanda-tanda dia macam Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dapat wahyu mengatakan dia ni Dajjal ataupun tidak. Maka Nabi pergi siasat. Nabi kita pergi siasat. Tengok nas hadis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Sayyidina Umar bersama dengan beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhu keluar bersama Nabi, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi siasat nak pergi tengok Ibnu Sayyad. Sebab orang duk cakap di Madinah ni, Ibnu Sayyad anak Yahudi ni tahu benda-benda pelik. Macam kita sini ya. Orang panggil tular. Viral. Viral lah. Sudah diviralkan Ibnu Sayyad ni ada benda pelik. Bila pergi wajadu, tengok-tengok dia sedang bermain dengan kanak-kanak di satu tempat nama dia Utum Bani Maghalah di Madinah. Pada waktu itu dia remaja dah, hampir balik, tak balik lagi. Nabi kita pergi tu, Nabi tengok dia duduk main, daraban Nabi Zahrahu. Nabi tepuk atas belakang dia, pam. Nabi tepuk, dia pun tengok. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, atasyhadu anni Rasulullah? Ibnu Sayyad, mu saksi ke aku ni Rasulullah? Ibnu Sayyad paling tengok ke Nabi. Dia tak mengaku. Asyhadu annaka Rasul ummiyin. Aku saksi mu ni rasul kepada orang-orang ummi yang tak baca menulis tu. Bukan aku. Ibnu Sayyad pun tanya Nabi pula. Berani dia. Orang Kelantan kata gedeber dia. Dia kata asyhadu anni Rasulullah. Mu saksi ke aku ni Rasulullah? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab, amantu billahi wa rusulih. Aku beriman dengan Allah dengan Rasulnya, bukan dengan mu penipu. Ini dia panggil cerita Ibnu Sayyad. Nabi pun tanya dia, Ibnu Sayyad, matara, mu tengok apa Ibnu Sayyad? Mu nampak apa? Ibnu Sayyad ni dia ada benda pelik, kan? Dia nampak benda-benda yang apa ni, yang ajaib. Dia kata apa? Ya'tini sadiqun wa kadzibun. Ibnu Sayyad kata, aku tengok pelakon, hak betul, hak salah.
Dalam riwayat lain, ara arsyan alal ma. Dia kata aku tengok singgasana di atas air. Singgasana siapa? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak tengok arsy iblis. Singgasana iblis biasa dia letak atas air. Kan kita dalam hadis lain cerita iblis. Pagi-pagi dia duduk atas singgasana di atas air, dia kumpul tentera dia hantar pergi sana sini, suruh pergi rusakkan anak Adam. Hak mana anak Adam boleh merusakkan hubungan suami isteri sama bercerai, itu yang paling baik bagi dia, top. Nabi kata, apa mu tengok? Dia kata, aku tengok yang benar dan yang tak benar. Mana syaitan mari tipu dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulita alaikal amru. Ummu ni hidup dalam celaru ni, terumbang ambing, mu tak tahu gapo. Faqala, Nabi nak tahu, dia betul tahu, dia ada maklumat tak? Dia kata, qad khabba'tu laka khabiyan. Baik, Ibnu Sayyad, sekarang ni aku sembunyi pada kamu satu benda. Mana Nabi duduk mikir, nak tanya soalan. Nabi kita nak baca, dalam hati dia, nak baca ayat Quran, yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Pada hari, langit itu didatangi oleh asap yang nyata, bidukhan. Nabi tanya, aku sembunyi apa dalam hati aku ni? Qala Ibnu Sayyad, huwa ad-dukha. Dukha. Dia tak boleh kata dukhan. Mana ada unsur-unsur yang Nabi duduk mikir tu, ada. Ini menunjukkan bahawa syaitan tu duduk main dia. Syaitan tu mari ajar. Ada dalam hati Nabi ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi qala Nabi sallallahu ikhsa. Celaka mu ni. Falan ta'du qadrak, mu tak mampu nak tahu benda gaib. Mu boleh tahu gitu je. Iblis mari bisik, ad-dukhan. Ibnu Sayyad boleh kata ad-dukh. Tapi adalah bunyi benda dia nak kata tu. Bila tengok benda pelik gini, qala Umar. Umar macam biasalah dia tu. Orang kedai bagi kita. Umar kata apa? Ya Rasulullah, i'zan li an adriba unuka. Boleh saya pancung kepala dia? Umar agak selalu dia, kan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in yakunhu falan tusallat alaik. Kalau dia dajjal, mu tak mampu nak bunuh dia. Sebab bukan zaman dia mati di akhir zaman. Dibunuh oleh Sayyidina Al-Isa. Nabi Isa akan perang lawan dia. Bukan sekarang. Wa illam yakunhu, kalau dia bukan dajjal, fala khaira laka fi qatli, tak ada faedah membunuh dia. Tak sah. Itu cerita. Itu satu riwayat. Kata di Ibnu Umar, Nabi kita pergi pula. Nabi bersama dengan Ubay bin Ka'ab. Dia pergi dalam kebun tempat Ibnu Sayyad duduk berehat. Ibnu Sayyad duduk tidur. Nabi pergi masuk sembunyi di sebalik pokok tamar ni, sembunyi. Dia nak pergi dengar Ibnu Sayyad cakap apa. Bahasa dia bahasa jin ke bahasa iblis ke bahasa apa, Nabi. Tengah Nabi duduk sembunyi gitu, Ibnu Sayyad duduk tidur selimut di bawah pokok. Mak dia tengok Nabi. Ialah Far'at Ummu Sayyad an-Nabi. Mak dia tengok Nabi. Nabi duduk berlindung di balik pokok. Faqalat, mak dia apa kata? Kepada anak dia, Safi. Fasar. Ibnu Sayyad ni bila dia dengar mak dia panggil, dia apa bang? Apa? Tu Muhammad. Allah. Nabi kata mak dia ni kacau sungguh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu bayyan." Kalau mak dia tak kacau aku ni, tak bagi apa ni panggil Ibnu Sayyad, aku boleh dengar apa yang dia cakap. Bahasa apa yang dia guna, bahasa jin ke bahasa syaitan. Yang pentingnya Ibnu Sayyad ni ada kahanah, ada main ilmu nujum. Maka panjanglah cerita dia para jemaah sekalian. Makna Ibnu Sayyad ni panjang juga umur dia. Kan lepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Sayyad masih lagi ada. Dia ni mana? Dia panggil Ghulam Yahud. Para jemaah sekalian, maka dia ni bukan Dajjal. Dajjal duduk di pulau yang ditengok oleh Tamim Ad-Dari. Cuma Nabi kita bimbang, takut dia tu Dajjal sebab banyak benda-benda hak dia cerita ada benda pelik.
ada benda pelik. Maka tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya Ibnu Sayyad ba'dahu fil Madinah. Nabi kita wafat, Ibnu Sayyad masih ada lagi Madinah. Banyaklah sahabat-sahabat pergi siasat dia. Ibnu Umar contohnya pergi siasat. Abu Sa'id Al-Khudri bersama dengan penduduk Madinah juga siasat tentang Ibnu Sayyad ni. Cuma satu masa dalam perjalanan Ibnu Sayyad ni, cerita panjang tuan-tuan. Ibnu Sayyad jalan dengan dia sekali dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dia pun cerita kepada sahabat-sahabat ni bahawa dia ni bukan Dajjal. Kalau Dajjal, ini sifat dia, aku bukan. Tapi orang Madinah duduk syok. Dajjal ni dia kata. Dia kata Dajjal kafir, aku Islam dah. Dia masuk Islam dah dia. Dajjal tak ada anak, aku ada anak, dia kata. Dajjal tak boleh masuk Madinah dengan Mekah, aku duduk di Madinah. Maknanya dia cuba nak membersihkan diri dia bahawa aku ni bukan Dajjal. Itulah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, dua cerita yang berkaitan dengan Dajjal. Satu kisah Tamim Ad-Dari, satu lagi kisah Ibnu Sayyad yang berada di Madinah. Kita kata wallahu a'lam. Kemudian insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang kisah yang ke-46, khurudud Dajjal keluar. Bila Dajjal keluar, dia tengah duduk mengamuk gitu, tiba-tiba keluar seorang laki-laki soleh daripada Madinah lawan Dajjal. Lawan Dajjal. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.